Sila berhenti seketika dan imbas kod QR ini. Selepas imbas, Anda akan dibawa ke blok TQK. Bawalah sahabat tadabbur Anda bersama. Gunakan ruangan komen untuk berkongsi dan berdiskusi tentang segala perkara TQK. Sebelum kita selami struktur Al-Quran yang menakjubkan ini, mari kita lihat satu keunikan yang tersembunyi dalam Mushaf Uthmani yang mengandungi 30 juz. Buka halaman 411. Menariknya, bab 411 adalah terbalik 104. Dan jika kita fikirkan, 12/12 bersamaan dengan 104. 104 juga adalah hasil tambah 30 juz dan 114 surah dalam Al-Quran. Disinilah muncul konsep formula juz, yaitu satu cara memahami struktur Al-Quran melalui angka. Setiap juz mewakili bahagian tertentu, dan apabila digabungkan dengan jumlah surah, kita dapati pola matematik yang luar biasa. Formula ini bukan sekadar angka, tetapi menjadi asas kepada kefahaman mendalam tentang susunan wahyu. Simetri angka ini adalah salah satu keajaiban struktur Al-Quran yang jarang disedari, dan ia sangat relevan dalam dakwah. Kerana berkongsi keindahan dan keunikan ini dapat menguatkan keyakinan, serta menarik minat orang lain untuk mendalami Al-Quran. TQK sangat besar, seperti hadis yang menyebut, walau setitik ilmu, kita perlu kongsikan. Tadabbur Al-Quran bukan sekadar untuk diri sendiri, tetapi perlu dikongsi bersama, agar kita saling belajar mempelajari. Inilah semangat sahabat tadabbur, berjalan bersama dalam memahami dan menghayati mukjizat wahyu. Kini, dengan adanya list ijaz Quran, kita dapat meneliti keajaiban-keajaiban ini dengan lebih terperinci. Platform ini membolehkan kita mengakses data dan analisis tentang struktur, angka, dan pola luar biasa dalam Al-Quran, memperkukuh lagi keyakinan kita terhadap mukjizat wahyu ini. Keindahan dan kebijaksanaan Al-Quran bukan hanya pada ayatnya, tetapi juga pada susunan, angka, dan teknologi yang membantu kita memahaminya. Mari kita teruskan perjalanan ini, untuk memahami lebih dalam lagi rahasia struktur dan keajaiban Al-Quran yang menghubungkan hati dan minda kita, sebagai sahabat tadabbur, yang saling menguatkan. Pernah tak terfikir kenapa Al-Quran ini terkenal dengan 4 muka surat? Dalam permulaan video ni, jom kita bongkar sebab utama di sebalik struktur unit ni. Kita akan imbas kembali sejarah penyusunan mushaf, teroka hikmah di sebalik pembahagian Al-Quran kepada 30 juz, dan fahami macam mana penomboran muka surat ni diterima secara meluas oleh umat Islam di seluruh dunia. Korang akan tahu yang susunan 64 muka surat ni bukan suka-suka je. Sebaliknya, ia adalah struktur yang dipertimbangkan dengan teliti untuk mudahkan jutaan umat Islam membaca, menghafal, dan merenung ayat-ayat Al-Quran. Bila habis je bab ni, korang akan lebih menghargai keindahan dan kebijaksanaan di sebalik susunan Al-Quran, satu reka bentuk yang terus membimbing dan menyatukan hati merentasi generasi. Jom kita mulakan penerokaan ni dan bongkar hikmah tersembunyi dalam setiap muka surat Al-Quran. Assalamualaikum semua. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat dan diberkati Allah. Hari ini saya ingin mengajak anda untuk bersama-sama membuka satu pintu keajaiban yang mungkin selama ini tersembunyi di sebalik bacaan harian kita. Kita akan melihat Al-Quran dari sudut yang berbeza, bukan sekadar sebagai kitab bacaan atau hafalan, tetapi sebagai satu struktur yang sangat tersusun dan penuh hikmah. Disinilah munculnya dua pendekatan utama, teori kerangka Al-Quran atau TQK dan peringkat meso. Kedua-duanya saling berkait, namun mempunyai peranan dan keistimewaan tersendiri dalam memahami keindahan Al-Quran. Bayangkan TQK seperti pelan induk sebuah bangunan pencakar langit. Ia memberikan gambaran besar tentang keseluruhan struktur Al-Quran, bagaimana surah-surah disusun, hubungan antara surah, dan tema-tema utama yang mengikat seluruh kitab. TQK sangat penting kerana ia membolehkan kita melihat Al-Quran sebagai satu kesatuan yang terancang, bukan sekadar koleksi surah yang terpisah. Sebaliknya, peringkat meso pula seperti kita berdiri di tingkat tengah bangunan itu. Dari situ, kita dapat melihat dengan jelas hubungan antara bilik, koridor, dan ruang-ruang lain yang membentuk keseluruhan bangunan. Meso memberi fokus kepada struktur pertengahan, yaitu bagaimana surah-surah dan ayat-ayat dalam Al-Quran saling melengkapi di dalam satu surah atau bahagian tertentu. Sebagai contoh, TQK membolehkan kita memahami kenapa surah Al-Fatihah diletakkan di awal Al-Quran sebagai pembuka, dan bagaimana surah-surah selepasnya saling berkait untuk membina naratif dan tema besar.
Sementara itu, Meso membantu kita melihat bagaimana ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah, misalnya, disusun dalam bahagian-bahagian yang saling berkait, membentuk satu struktur dalaman yang kukuh. Pernahkah Anda perasan bagaimana ayat awal dan akhir surah saling berkait rapat, seolah-olah ada benang halus yang menghubungkan permulaan dan penutup setiap surah? Inilah antara keajaiban yang dikaji dalam peringkat Meso, di mana setiap surah mempunyai struktur tersendiri yang sangat indah dan penuh makna. TQK dan Meso saling melengkapi. TQK memberi kita peta besar, manakala Meso membolehkan kita meneliti perincian di setiap tingkat dan ruang. Jika kita hanya fokus pada Meso tanpa TQK, kita mungkin terlepas pandang hubungan besar antara surah. Sebaliknya, jika hanya melihat TQK tanpa Meso, kita tidak akan menghargai kehalusan dan keunikan struktur dalaman setiap surah. Dalam kajian ini, kita akan fokus pada 3 komponen utama yang membentuk kerangka surah, yaitu struktur surah, surah ayat, dan tema utama. Setiap komponen ini mempunyai peranan penting dalam membina kefahaman yang lebih mendalam tentang Al-Quran. Struktur surah melihat kepada reka bentuk dalaman surah, bagaimana ayat-ayat disusun dan dibahagikan kepada bahagian-bahagian tertentu yang saling berkait. Surah ayat pula meneliti peranan setiap ayat dalam membina mesej utama surah, serta bagaimana ayat-ayat tersebut saling melengkapi dan memperkuat antara satu sama lain. Sementara itu, tema utama mengkaji pengulangan kata kunci dan tema yang menjadi benang merah dalam surah, sekaligus memperlihatkan keharmonian dan kesinambungan mesej yang disampaikan. Contohnya, tema keimanan dan kesabaran yang berulang dalam banyak surah, tetapi dengan penekanan dan susunan yang berbeza mengikut struktur surah. Ketiga-tiga komponen ini, apabila digabungkan, membentuk satu keharmonian luar biasa dalam setiap surah, menjadikan Al-Quran bukan sahaja indah dari segi bahasa, tetapi juga dari segi struktur dan makna. Tujuan kita hari ini adalah untuk menyelami hikmah Al-Quran dengan lebih mendalam, agar kita dapat melihat bukti-bukti jelas bahawa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang sempurna, tiada tandingan, dan sentiasa relevan sepanjang zaman. Mari kita mulakan perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan penuh rasa ingin tahu. Semoga Allah menambah kecintaan kita kepada kitab sucinya, dan memberi kita kefahaman yang lebih mendalam tentang keajaiban Al-Quran. Bersama-sama, kita akan menyingkap rahsia dan keindahan yang tersembunyi di sebalik setiap ayat dan surah. Keyakinan terhadap kesempurnaan Al-Quran berakar dari wahyu sendiri. Al-Quran bukan sekadar kitab suci, tetapi juga satu mukjizat yang membuktikan keagungan dan kebijaksanaan Allah SWT. Namun, bagaimana kita memahami struktur asas Al-Quran? Disinilah muncul dua pendekatan utama, TQK dan Meso. Allah berfirman dalam surah Hud, kitab yang ayat-ayatnya disusun rapi, dijelaskan terperinci, diturunkan dari Allah yang maha bijaksana. Ayat ini menjadi asas kepada kedua-dua pendekatan, TQK dan Meso, yang berusaha memahami susunan Al-Quran sebagai wahyu yang sempurna. Pendekatan TQK atau teori kerangka Quran menekankan struktur makro, bagaimana surah-surah disusun dalam satu rangka besar yang saling berkait. TQK melihat keseluruhan Al-Quran sebagai satu kerangka tematik, di mana setiap surah mempunyai peranan khusus dalam naratif besar wahyu. Kekuatan TQK terletak pada kemampuannya menonjolkan hubungan antara surah dan tema utama. Namun, ia kadang-kadang kurang memberi tumpuan kepada perincian ayat atau pola mikro dalam surah. Meso pula adalah pendekatan yang lebih terperinci. Ia meneliti struktur dalaman surah dan ayat, mencari simetri, pengulangan dan pola matematik yang tersembunyi. Meso membongkar keindahan susunan ayat dalam setiap surah, menampakkan keajaiban mikro yang sering terlepas pandang. Kelebihan Meso ialah kemampuannya mendedahkan keunikan struktur ayat dan surah secara mendalam. Namun ia kadang-kadang terpisah dari konteks makro atau tema besar Al-Quran. Para ulama seperti Imam Al-Bikai telah lama membincangkan kaitan ayat dan surah, yang menjadi asas kepada kedua-dua pendekatan ini. Kini, dengan bantuan teknologi moden, TQK dan Meso dapat digabungkan untuk memahami struktur Al-Quran secara lebih menyeluruh. Keyakinan kita terhadap struktur ajaib Al-Quran disokong wahyu dan sunnah. Gabungan TQK dan Meso memberi inspirasi baru dalam memahami keindahan dan keunikan Al-Quran. Bila kita bincang simetri surah Al-Baqarah atau pengulangan surah Ar-Rahman, TQK dan Meso saling melengkapi. Setiap pola dan pengulangan adalah bukti kehebatan dan keunikan Al-Quran yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana karya manusia.
Mari kita telusuri keajaiban struktur surah Al-Baqarah, surah terpanjang dalam Al-Quran, yang menjadi rujukan utama umat Islam dalam pelbagai aspek kehidupan. Surah ini bukan sekadar panjang, tetapi juga kaya dengan pelajaran dan hikmah yang mendalam, membimbing manusia dari pelbagai latar belakang. Dari sudut pandang Meso, surah Al-Baqarah menampilkan struktur simetri yang menakjubkan. Setiap bahagian saling melengkapi, seolah-olah disusun dengan penuh teliti untuk menunjukkan keseimbangan yang luar biasa. Meso menyoroti bagaimana tema, kisah, perintah saling berinteraksi di peringkat pertengahan surah, membentuk satu naratif yang padu. Bahagian awal dan akhir surah ini saling berkait rapat. Di permulaan, Allah membahagikan manusia kepada 3 golongan, mukmin, kafir, dan munafik. Di penghujungnya pula, terdapat doa yang diucapkan oleh orang beriman, seolah-olah menutup surah dengan harapan dan permohonan kepada Allah. Meso membantu kita melihat kesinambungan antara permulaan dan penutup surah. Di awal surah, kita dapati kisah para nabi terdahulu yang menjadi teladan. Menariknya, di akhir surah, Allah memerintahkan agar kita beriman kepada semua nabi tanpa membeza-bezakan mereka. Ini menunjukkan kesinambungan dan keseimbangan antara kisah dan perintah, satu ciri utama yang ditekankan oleh analisis Meso. Puncak struktur simetri ini terletak di ayat 143, yang membicarakan tentang umat pertengahan dan perintah menukar kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Meso menandai ayat ini sebagai titik tengah surah, menandakan perubahan besar dalam sejarah umat Islam. Penempatan ayat penting ini di tengah surah bukanlah satu kebetulan, tetapi bukti jelas tentang reka bentuk ilahi yang penuh hikmah dan perancangan yang sangat teliti. Namun, jika kita gunakan pendekatan TQK, kita akan melihat lapisan makna yang lebih mendalam. TQK meneliti hubungan antara tema, kata kunci, dan struktur ayat secara terperinci, membongkar pola tersembunyi yang tidak mudah dikesan secara konvensional. Melalui TQK, kita dapat memahami bagaimana setiap ayat dan tema saling berkait secara matematik dan semantik, memperlihatkan keunikan reka bentuk wahyu. TQK juga mendedahkan keseimbangan numerik dan tematik yang lebih halus, seperti pengulangan kata, bilangan ayat, dan susunan tema, yang membuktikan bahwa surah Al-Baqarah benar-benar wahyu dari pencipta maha bijaksana, bukan hasil rekaan manusia. Pendekatan ini menawarkan perspektif unik yang sukar dicapai melalui analisis biasa. Memahami struktur dan keseimbangan surah Al-Baqarah melalui lensa Meso dan TQK menjadikan bacaan kita lebih bermakna, mendalam, dan menambah rasa kagum terhadap keindahan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Setiap pendekatan membuka lapisan makna yang berbeza, memperkaya pengalaman spiritual intensional kita. Dalam memahami jalinan ayat dan tema surah An-Nisa, terdapat 2 pendekatan utama, TQK dan Meso. TQK, atau tafsir kadim klasik, meneliti ayat secara berasingan, menekankan konteks sejarah dan sebab penurunan ayat. Melalui TQK, setiap ayat surah An-Nisa difahami berdasarkan peristiwa tertentu, seperti hak wanita, pusaka, dan keadilan sosial, namun seringkali dilihat secara terpisah. Meso pula meneliti struktur dan hubungan antara ayat, menekankan kesinambungan tema dari awal hingga akhir surah. Dengan Meso, kita melihat bagaimana isu anak yatim, poligami, mahar, dan pusaka saling berkait di bawah tema keadilan, bukan sekadar hukum, tetapi naratif yang berterusan. TQK memberi kefahaman mendalam tentang sebab ayat diturunkan, manakala Meso menonjolkan keindahan susunan dan kesinambungan message. Dengan Meso, kita dapat melihat bagaimana setiap ayat menyokong tema utama, keadilan bermula dalam keluarga dan masyarakat. Pendekatan Meso memberikan pemahaman yang lebih mendalam, kerana ia menzahirkan hubungan ayat secara menyeluruh dan menampakkan rahmat serta hikmah Al-Quran. Setiap ayat bukan sahaja berdiri sendiri, tetapi juga memainkan peranan penting dalam menyampaikan mesej ilahi yang saling berkait. Kesimpulannya, gabungan kedua-dua pendekatan memperkayakan pemahaman, namun Meso lebih menyerlahkan keajaiban struktur dan jalinan tema dalam surah An-Nisa. Dalam meneliti gema kebesaran Allah dalam surah Ar-Rahman, 2 kerangka utama digunakan, TQK dan Meso. Dari sudut TQK, penekanan diberikan kepada pengulangan frasa sebagai penegasan tema utama, yaitu nikmat Allah dan seruan untuk bersyukur. Frasa, Fabiai alai rabbikuma atukaziban diulang 1 kali, membentuk struktur refren yang menonjol dalam TQK. Dalam TQK, pengulangan ini berfungsi seperti chorus lagu,
mengajak pembaca merenung nikmat Allah setiap kali disebut. Ia mengetuk hati, memecahkan keangkuhan, dan mengajak kita bersyukur, ciri utama yang ditekankan oleh TQK. Sementara itu, Meso menyoroti struktur surah secara keseluruhan, meneliti bagaimana pengulangan ini membina naratif dan kesinambungan tema. Meso melihat surah Ar-Rahman bermula dan berakhir dengan pujian kepada Ar-Rahman, menegaskan kesinambungan dan keseimbangan tema. Perbandingan kedua-dua kerangka ini menunjukkan kehebatan teknik penyampaian Al-Quran. TQK menekankan pengulangan sebagai penegasan, manakala Meso menyoroti struktur dan kesinambungan tema dalam surah. Dahulu, ulama mengkaji struktur Al-Quran secara manual, kini teknologi memudahkan segalanya. Kini, terdapat dua pendekatan utama dalam memahami struktur ilahi Al-Quran, TQK dan Meso, masing-masing menawarkan alat analisis yang berbeza. TQK atau Tafsir Quran Kontemporari menggunakan perisian analisis teks dan visualisasi data untuk mengira kekerapan perkataan, memetakan tema, dan mengenal pasti pola linguistik dalam Al-Quran. Praktikalnya, Anda boleh menggunakan TQK dengan mencari kata kunci tertentu, meneliti ayat-ayat berkaitan, dan membandingkan struktur surah secara digital. Meso pula menekankan hubungan antara ayat dan surah melalui peta konsep dan jaringan visual, membantu Anda melihat keajaiban susunan ayat secara menyeluruh. Untuk aplikasi praktikal Meso, cuba lakarkan peta hubungan ayat, kenal pasti tema utama, dan analisis bagaimana ayat saling melengkapi dalam satu surah. Gabungkan kedua-dua kaidah ini, gunakan TQK untuk analisis data terperinci, dan Meso untuk gambaran besar struktur ilahi. Ingat, teknologi hanyalah alat, tadabbur dan penghayatan tetap utama. Gunakan TQK dan Meso untuk mempercepat penemuan, tetapi sentiasa niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu moden, bila digunakan dengan niat betul, membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kajian Meso dan TQK masing-masing memberi manfaat besar dalam memperkukuh iman dan memudahkan dakwah, namun dengan pendekatan yang berbeza. TQK menekankan pemahaman tema utama surah, membantu kita melihat mesej besar Al-Quran secara menyeluruh. Ini menambah keyakinan bahawa Al-Quran adalah wahyu yang teratur dan mustahil ciptaan manusia. Sementara itu, Meso mendedahkan keajaiban struktur dalaman ayat-ayat, memperlihatkan susunan yang sangat sistematik dan saling berkait. Rasa kagum ini menumbuhkan kecintaan mendalam terhadap Al-Quran. Bacaan dan solat menjadi lebih bermakna bila kita faham bukan saja tema, tetapi juga struktur surah dan kaitan ayat-ayatnya. Tadabbur lebih hidup apabila kita dapat menggabungkan kedua-dua pendekatan, TQK untuk gambaran besar, Meso untuk perincian yang menakjubkan. Dalam dakwah, TQK memudahkan penyampaian mesej utama surah secara ringkas dan jelas, manakala Meso menyediakan hujah rasional yang kuat melalui bukti struktur sistematik Al-Quran. Gabungan kedua-dua kaedah ini membuka hati golongan skeptikal dan membantu pendakwah menyampaikan ajaran dengan lebih berkesan, serta menyentuh emosi dan akal. Bagi pendidik dan pendakwah, TQK memudahkan pengajaran tema utama, manakala Meso menjadikan pelajaran lebih interaktif dan relevan dengan kehidupan harian pelajar. Kajian TQK dan Meso saling melengkapi, menguatkan iman, memudahkan dakwah, dan menjadi senjata ampuh menyebarkan cahaya Al-Quran ke seluruh dunia. Dalam meneroka TQK, kita dapati ia menawarkan pendekatan yang lebih ringkas dan praktikal berbanding peringkat Meso, terutamanya untuk mereka yang baru bermula atau ingin memahami Al-Quran secara pribadi. TQK sesuai untuk pelbagai lapisan masyarakat, kerana ia mudah diadaptasi tanpa memerlukan analisis struktur yang mendalam seperti Meso. Untuk mengintegrasikan TQK dalam kajian pribadi, mulakan dengan mengenal pasti tema utama setiap surah, kemudian kaitkan dengan kehidupan seharian. Gunakan alat bantu seperti buku, video, atau infografik untuk memperkukuh pemahaman, dan catat penemuan Anda dalam jurnal atau nota. Dengan TQK, harapan kita lebih ramai dapat mendekati Al-Quran secara praktikal dan relevan, tanpa rasa terbeban dengan kerumitan analisis. Jadikan TQK sebagai asas, dan jika berminat, barulah mendalami struktur Meso untuk pemahaman yang lebih mendalam. Pendekatan TQK juga memudahkan dialog dengan pelbagai latar belakang, kerana ia menekankan mesej utama yang universal. Semoga TQK menjadi pintu masuk yang mudah dan bermanfaat untuk semua, serta menggalakkan lebih ramai mendalami keindahan Al-Quran. Penutup, struktur Meso telah membuka mata kita kepada keajaiban susunan Al-Quran yang luar biasa.
Namun, pendekatan TQK menawarkan kelebihan dengan analisis yang lebih menyeluruh dan sistematik, membolehkan kita memahami hubungan antara surah dan ayat dengan lebih mendalam berbanding meso. Keseimbangan struktur, jalinan tema, dan pengulangan ayat dalam Al-Quran membuktikan keagungan kalamullah, dan TQK membantu kita menelusuri keindahan ini secara lebih terperinci. Kajian struktur melalui TQK dan meso sama-sama menghargai keindahan Al-Quran, namun TQK memberi gambaran yang lebih luas dan mendalam. Setiap surah dan ayat diletakkan strategik untuk menyampaikan mesej paling berkesan, dan kedua-dua pendekatan ini membantu kita memahami susunan tersebut. Kesimpulannya, memahami struktur Al-Quran melalui TQK dan meso memperkukuh rasa syukur dan cinta kita kepada kalamullah. Teruskanlah meneroka, mengkaji, dan menghargai keindahan susunan Al-Quran, kerana semakin kita mendalami, semakin jelas keagungan ilmu Allah. Semoga kita semua menjadi ahli Al-Quran sejati, sentiasa dibimbing cahaya petunjuknya. Amin. Analisis tentang peringkat meso dan peringkat makro dalam teori kerangka Al-Quran, TQK, dengan fokus pada struktur surah ayat, tema utama, TU, dan pembahagian 30 juz dalam Al-Quran. Anda juga meminta carta tambahan, seperti taburan frasa dalam surah Ar-Rahman, atau simetri numerik dalam surah Al-Baqarah untuk meso, serta analisis lebih terperinci tentang juz. Berikut adalah elaborasi lanjutan yang mengintegrasikan hujah dalil Al-Quran dan hadis, dengan fokus pada keajaiban numerik dan tematik, disokong oleh teknologi modern, serta carta tambahan untuk memperjelas analisis. Elaborasi peringkat meso, struktur surah ayat dan tema utama. 1. Konsep peringkat meso dalam TQK. Peringkat meso meneliti struktur pertengahan Al-Quran, yaitu organisasi surah dan ayat, melalui 3 komponen. Struktur surah ayat dan tema utama TU. Meso bertujuan untuk mendedahkan keajaiban numerik dan tematik yang menunjukkan Al-Quran sebagai kitab ilahi yang terancang. Dengan teknologi seperti Natural Language Processing dan visualisasi data, TQK menganalisis hubungan antara ayat, surah, dan tema untuk mengesahkan koherian dan ketepatan struktur Al-Quran. Dalil Al-Quran menegaskan kesempurnaan strukturnya, maka tidakkah mereka menghayati tadabbur Al-Quran? Sekiranya ia bukan dari Allah, nescaya mereka akan mendapati banyak percanggahan di dalamnya. An-Nisa 4:82. Ayat ini menggalakkan tadabbur dan analisis meso melalui SSSA dan T adalah bentuk tadabbur modern yang mendedahkan ketepatan struktur dan tema. Selain itu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Janji pemeliharaan ini merangkumi susunan surah dan ayat yang dianalisis untuk menunjukkan simetri dan koherian tematik. Contohnya, simetri numerik dalam surah Al-Baqarah ayat 103 sebagai titik tengah mencerminkan reka bentuk ilahi. Dalil hadis Rasulullah SAW menyokong keajaiban Al-Quran. Setiap nabi diberikan mukjizat yang membuat manusia beriman kepadanya, dan mukjizat yang diberikan kepadaku adalah Al-Quran. Riwayat Ahmad, Musnad Ahmad. Struktur surah dan ayat, seperti simetri dalam surah Al-Baqarah atau pengulangan frasa dalam surah Ar-Rahman, adalah sebahagian daripada mukjizat ini. Hadis lain menyatakan, Al-Quran adalah hujah bagi kamu atau ke atas kamu. Sahih Muslim here. Analisis meso menjadi hujah yang mengukuhkan keimanan dengan menunjukkan ketepatan yang tidak dapat ditiru oleh manusia. 1. Struktur surah SS dengan analisis lanjutan. Struktur surah SS mengkaji organisasi dalaman surah, termasuk simetri numerik dan keseimbangan tematik. Dalam surah Al-Baqarah 286 ayat, TQK mengenal pasti pembahagian simetri di sekitar ayat 113. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul menjadi saksi-saksi atas perbuatan kamu. Ayat ini, yang membincangkan perubahan kiblat, terletak di titik tengah surah 22:3, mencerminkan keseimbangan antara tema hukum. Kisas 2:2, Kisah Bani Israel 2:4, dan Nasihat ayat Al-Kursi 2:2. TQK menggunakan perisian analisis teks untuk mengira jumlah perkataan, kira-kira 60 dalam Al-Baqarah, dan ayat, menghasilkan nisbah seperti 2,1/3. Ujian statistik seperti analisis korelasi mengesahkan ketepatan simetri ini. Dalil sokongan, ayat berikut menyokong ketepatan struktur, dan kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Al-Malabah.
Struktur simetri dalam surah Al-Baqarah menunjukkan Al-Quran sebagai kitab yang terjaga, dengan susunan ayat yang terancang. 1. Surah ayat dengan analisis lanjutan. Surah ayat SA menganalisis hubungan antara surah dan ayat individu untuk menunjukkan koherian tematik. Dalam surah An-Nisa, suaitum ayat berikut menonjol. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri. Ayat-ayat ini mengukuhkan tema keadilan sosial. TQK menggunakan NLP untuk mengira kekerapan istilah adil, kira-kira 7 kali dalam An-Nisa, dan menguji corak numerik, seperti 126, 22, 2, 11. Graf rangkaian memetakan hubungan ayat berdasarkan kata kunci, seperti adil dan takwa, manakala plot taburan menunjukkan panjang ayat yang seimbang, kurata 10-12 perkataan setiap ayat. Dalil sokongan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Analisis essay membuktikan ayat-ayat dalam surah An-Nisa tersusun untuk menyokong tema keadilan secara konsisten, mencerminkan reka bentuk ilahi. Tema utama TU dengan analisis lanjutan tema utama, mengkaji taburan tema seperti rahmah dan tauhid merentasi surah. Dalam surah Ar-Rahman 28 ayat, frasa, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Imlak 5/11 diulang di 1 kali. Nombor perdana yang dianalisis untuk hubungan dengan 28 ayat, 2:39, hampir kepada 31. Analisis teks mengesan kekerapan istilah Rahman, 16 kali dalam surah ini, divisualisasikan melalui awan perkataan. Graf garisan menunjukkan taburan istilah Allah merentasi surah, mengesahkan koherian tematik. Carta taburan frase dalam surah Ar-Rahman, dalil sokongan, yang maha pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Targu 2. Ayat ini menegaskan rahmah sebagai tema utama, yang diperkukuh melalui pengulangan frase tipe 1 kali, mencerminkan ketepatan numerik. 1. Implikasi teologi dan dakwah. Secara teologi, Meso mengesahkan asal-usul ilahi Al-Quran. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah. Ketepatan numerik dan tematik dalam SSSA dan TU membuktikan Al-Quran bebas daripada percanggahan. Dalam dakwah, visualisasi seperti carta di atas menarik audiens modern, memenuhi seruan, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Sahih Al-Bukhari, 45 digidip 67. Elaborasi peringkat makro, pembahagian juz dalam TQK. 1. Konsep pembahagian juz dalam TQK. Peringkat makro meneliti struktur keseluruhan Al-Quran melalui pembahagian 30 juz, yang masing-masing merangkumi kira-kira 20 halaman dalam Mushaf Uthmani. TQK menganggap pembahagian ini sebagai sebahagian daripada reka bentuk ilahi, walaupun ditetapkan selepas wahyu. Setiap juz dianalisis untuk corak numerik, jumlah ayat, perkataan huruf, dan tema utama, tauhid, rahmat, hidayah, menggunakan teknologi seperti NLP dan visualisasi data. Dalil Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Hijr. Janji pemeliharaan ini merangkumi susunan juz yang menunjukkan ketepatan ilahi, maka tidakkah mereka menghayati tadabbur Al-Quran? Sekiranya ia bukan dari Allah, nescaya mereka akan mendapati banyak percanggahan di dalamnya. An-Nisa 2. Analisis juz dalam TQK adalah tadabbur modern yang mendedahkan koherian tematik dan numerik. Dalil hadis. Setiap nabi diberikan mukjizat yang membuat manusia beriman kepadanya, dan mukjizat yang diberikan kepadaku adalah Al-Quran. Riwayat Ahmad, Musnad Ahmad, memperslaptazu. Pembahagian juz mencerminkan ketepatan ilahi, menjadi sebahagian daripada mukjizat Al-Quran. 1. Analisis juz dengan contoh terperinci. Berikut adalah analisis lanjutan bagi beberapa juz terpilih. Juz 1, Al-Fatihah 1 abad 2 121. Numerik, 148 ayat, 2 dengan nisbah 148 a 22 Kekerapan Allah, kira-kira 40 kali dalam Baqarah 120 dianalisis untuk corak. Tema, pengenalan Tauhid, Al-Fatihah, dan Hukum Asas, Slat 2. Teknologi, heatmap menunjukkan taburan istilah Allah. Juz 5, nisbah 4 numerik, 124 ayat dengan 124/22 ke 1. Tema, hukum keluarga dan membantu keadilan. Teknologi, karta palang memvisualisasikan kekerapan adil.
Juz 30, @511, Anas 116, Numerik, 594 ayat dalam 37 surah, diuji untuk hubungan dengan nombor 19. Tema, kerohanian, Ar-Rahman, 552 dan perlindungan, Anas 116. Teknologi, awan perkataan memvisualisasikan istilah Rahman. 1. Kepentingan numerik. Juz analisis numerik TQK mendedahkan ketepatan matematik, seperti jumlah ayat dalam Juz 1, 188, 222 tan 32, atau Juz 30, 564 ayat, berkaitan dengan nombor 19. Titik tengah Al-Quran, Juz 19-16, sekitar halaman 32, menunjukkan peralihan tematik daripada hukum kepada kerohanian, divisualisasikan melalui plot taburan. 1. Implikasi teologi dan dakwah. Secara teologi, pembahagian Juz mengesahkan keajaiban Al-Quran. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam dakwah, visualisasi seperti carta di atas memudahkan penyampaian keajaiban Al-Quran, memenuhi seruan, sampaikanlah dariku, walaupun satu ayat. Sahih Al-Bukhari, 452. Kesimpulan, peringkat Meso, SS, SATU, dan Makro 10 Juz, dalam TKN keajaiban Al-Quran melalui analisis numerik dan tematik, disokong oleh ayat-ayat seperti An-Nisa 4:82, Al-Hijr 19:9, dan hadis tentang mukjizat Al-Quran. Dengan teknologi seperti NLP dan visualisasi data, TQK mengukuhkan keimanan, memperkaya tafsir, dan menyokong dakwah di era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.